Bunga mawar, bunga melati, harum wanginya setiap hari. Ku ucap salam setulus hati kepada juri yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Azmi. Umur saya 12 tahun. Saya tinggal di Taman Bestari Indah, Ulu Tirap, Johor. Ayah saya bekerja sebagai pegawai teknik di Telekom Pandan. Ibu saya bekerja sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Taman Daya 3. Saya anak keempat daripada 4 adik-beradik. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Ulu Tebrau. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kisah Perjalanan Nabi Musa. Ini bukunya. Buku ini ditulis oleh Puan Normala Kari. Buku ini diterbitkan oleh Masrid Sendirian Berhad. Buku ini juga dikeluarkan pada tahun 2010. Buku ini terdapat 4 cerita. Cerita yang pertama, Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Cerita yang kedua, Nabi Musa AS dengan puteri Nabi Syuaib AS. Cerita yang ketiga, Nabi Musa AS dengan Samiri. Cerita yang keempat, Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Saya akan menceritakan cerita yang keempat, iaitu Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS, kerana cerita ini sangat memberi kesan kepada saya. Okey. Pada satu ketika dalam masjid, kaum Nabi Musa bertanya, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling bijak di bumi ini?" Jawab Musa, "Akulah orang yang paling bijak di bumi ini." Selepas Nabi Musa bercakap tentang itu, tiba-tiba Allah memberi teguran kepada Nabi Musa. Kaumnya bertanya, "Wahai Musa, kenapa badan kau terketar-ketar dan muka kau pucat?" "Sebenarnya, aku telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada seorang lagi yang lebih pandai daripadaku. Allah suruh aku berguru dengannya. Baiklah, aku pergi dahulu. Semoga kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Nabi Musa. Nabi Musa pun pergi berjalan untuk mencari orang yang dikatakan itu. Dia pergi bersama pembantunya, iaitu Yusha. Selepas 2 hari berjalan, mereka pun berjumpalah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Semasa itulah Nabi Musa dan pembantunya Yusha berpisah, dan Nabi Musa mengikut Nabi Khidir alaihissalam, tetapi dengan syarat. Syaratnya ialah Nabi Musa tidak boleh bertanya apa-apa soalan tentang perbuatan Nabi Khidir. Nabi Musa pun bersetuju. Mereka pun pergi ke sebuah pulau dengan bantuan seorang nelayan. Apabila hampir tiba, Nabi Khidir merosakkan sampan nelayan itu. Nabi Musa bertanya, "Wahai Khidir, kenapa engkau merosakkan sampan nelayan itu? Kau tak kesiankah kepada nelayan itu?" Nabi Khidir langsung tak menjawab soalan itu. Dia hanya berkata, "Nampaknya kita akan berpisah di sini, wahai Musa, kerana engkau telah melanggar janjimu." Nabi Musa pun berminta maaf dan meminta satu peluang. Nabi Khidir bersetuju. Lalu mereka pun keluar daripada sampan yang hampir karam itu. Apabila sampai ke suatu tempat, ada budak-budak yang melihat kedatangan mereka, lalu terus lari kerana ketakutan. Tetapi ada seorang sahaja budak yang hanya duduk di situ. Nabi Khidir pun pergi kepadanya dan membunuhnya. Nabi Musa bertanya lagi, "Wahai Khidir, kenapa engkau membunuh budak ini? Apakah dosanya? Engkau akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Khidir pun tidak menjawab soalan itu lagi. Dia hanya berkata ayat yang sama. Nabi Musa pun minta maaf lagi sekali dan beri satu peluang terakhir. Nabi Khidir pun bersetuju. Lalu mereka pun pergi ke pekan untuk mencari makanan. Tetapi orang-orang di situ tidak menghulurkan sedikit makanan pun. Lalu mereka pun pergi ke sebuah rumah yang rosak. Nabi Khidir pun
membaiki rumah itu sehingga rumah itu boleh ditegakkan. Musa bertanya lagi, "Wahai Khidir, kenapa engkau membaiki rumah ini sedangkan kita tidak boleh mendapat apa-apa untuk dalam membaiki rumah ini?" Nabi Khidir tidak menjawab soalan itu juga. Lalu dia berkata, "Nampaknya kita berpisah di sini, Musa. Sebelum aku pergi, aku menceritakan tentang perbuatan yang aku buat selama ini. Yang pertama, aku merosakkan campan nelayan itu kerana di depan sana ada raja yang zalim yang akan merampas semua kapal yang masih elok dan berguna. Jika sampan nelayan itu dirampas, dia tidak boleh mencari rezeki untuk keluarganya. Yang kedua, aku membunuh budak itu kerana orang tuanya ialah orang yang baik-baik. Jika budak itu besar, dia akan menyuruh orang tuanya pergi ke jalan keburukan. Yang ketiga, aku membaiki rumah ini kerana rumah ini terdapat 2 orang anak yatim yang mewarisi harta orang tuanya. Baiklah, Musa, aku pergi dahulu. Semoga engkau lindungi Allah Subhanahu Wa Taala." Baiklah, itu sahaja pengakhiran ceritanya. Baiklah, pengajarannya ialah kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, kerana Allah boleh tarik bila-bila masa sahaja apa yang kita miliki. Yang kedua, jika kita menjadi kawan, kita mestilah menjadi kawan yang baik. Jangan kita khianati kawan kita. Dan kita mestilah menolong kawan kita yang memerlukan. Yang ketiga, kita mestilah menunaikan janji. Jika kita membuat janji tetapi kita tidak menunaikan janji ini, bagaimana? Baiklah, itu sahaja. Jauh kota di Irian Jaya, cantik sungguh cendrawasih. Cukup sekian dari saya. Untuk perhatiannya, terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.